Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah dan rakan-rakan. Kali ini kumpulan saya akan membuat penerangan tentang tugasan berkumpulan bagi subjek SCCG 3123 Komunikasi Perundingan yang bertajuk Strategi Komunikasi dan Perundingan Antarabangsa untuk Wakil Malaysia. Sebelum saya teruskan, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya, iaitu diri saya sendiri, Wan Abdul Azizul bin Wan Abdul Aziz 284128. Yang kedua, Huzidah binti Amrah Ahmad 284114. Dan yang terakhir ialah Nurul Syirian Nafiza binti Samiun 284102. Okey, secara ringkasnya, komunikasi dan perundingan ini sering berjalan beriringan terutamanya dalam konteks perniagaan, diplomasi atau menyelesaikan konflik antara negara-negara ataupun bagi pihak-pihak tertentu. Komunikasi adalah proses pertukaran idea, perasaan atau pesanan antara dua pihak lain melalui pelbagai saluran seperti lisan, tulisan, visual atau non-verbal. Perundingan pula adalah proses di mana dua atau lebih yang memiliki kepentingan yang berbeza usaha untuk mencapai kesepakatan atau mencari jalan penyelesaian. Oleh itu, komunikasi sangat penting untuk menyampaikan posisi dan mencari titik temu antara pihak-pihak yang terlibat. Untuk pengenalan yang lebih lanjut, keperluan untuk strategi yang lebih efektif dalam menghadapi cabaran komunikasi antara budaya ini sangat penting, terutamanya dalam dunia yang semakin global dan berhubung. Tugasan ini akan membincangkan secara lebih mendalam tentang strategi komunikasi dan perundingan antara budaya yang berkesan dengan tumpuan khusus kepada peranan wakil Malaysia dalam konteks perundingan antarabangsa. Oleh yang demikian, wakil-wakil Malaysia yang terlibat dalam perundingan ini perlu mempersiapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi untuk menghadapi cabaran-cabaran yang akan timbul. Yang kedua, era komunikasi meningkatkan kepentingan kemahiran komunikasi dan perundingan antara budaya, yang mana di sini kita dapati bahawa kemahiran berunding termasuk taktik komunikasi boleh digeneralisasikan menentasi konteks yang berbeza, atau boleh dikatakan asas kemahiran berunding seperti mendengar dengan teliti, memahami keperluan pihak lain, menguruskan emosi, dan menggunakan strategi win-win situation boleh diaplikasikan dalam pelbagai konteks, terutamanya daripada undingan perniagaan, konflik antara individu, seterusnya kepada pembincangan diplomatik. Tugasan ini juga akan menyentuh tentang kepentingan membangun rangkaian profesional dan menyediakan bahan sokongan yang komprehensif, yang mana strategi komunikasi dan perundingan antarabangsa untuk wakil Malaysia ini lebih fokus pada peranan wakil Malaysia dalam perundingan antarabangsa, kerana ia memberi kesan untuk menyumbang kepada peningkatan kecekapan dan keberkesanan wakil Malaysia dalam arena perundingan antarabangsa. Seterusnya, dapat membantu memperkukuhkan kedudukan Malaysia di peringkat global. Oleh itu, saya berharap agar perbentangan dari ahli-ahli kumpulan saya dapat memberi pandangan yang lebih jelas tentang topik ini dan menginspirasi untuk lebih memahami kepelbagaian dalam strategi komunikasi dan perundingan antarabangsa. Assalamualaikum, nama saya Huzidah binti Amrah Ahmad, nombor elektrik 284114. Saya akan membincangkan mengenai tajuk strategi persediaan wakil Malaysia dalam perundingan antarabangsa. Umum mengetahui sekiranya dipilih untuk menjadi wakil Malaysia ke persidangan atau perundingan antarabangsa, seseorang itu perlulah mempunyai kemahiran komunikasi yang baik, penguasaan bahasa yang baik dan berfikiran di luar kotak supaya memastikan keberkesanan dan kejayaan misi perundingan itu berjalan dengan lancar. Segi pertama untuk persediaan seseorang menjadi wakil iaitu membuat penyelidikan yang mendalam dengan mengkaji latar belakang budaya, adat resam, etika perniagaan negara-negara yang terlibat, di mana mereka perlu memahami isu-isu semasa berkaitan dengan perdagangan dan hubungan diplomatik dengan negara berkenaan. Sebagai contoh, kita berurusan dengan negara Amerika Syarikat. So di situ perlunya kajian berkenaan dengan budaya mereka dan juga memahami budaya di mana Amerika Syarikat tu mengamalkan budaya straight walk. Straight walk ni maknanya kita kena berurusan dia dengan secara jujur, tidak boleh tipu, tak boleh orang kata sipi-sipi, main-main. So dia kena straight to the point. Satu lagi Amerika Syarikat ni mengamalkan konsep time is money. So duit itu penting dan masa tu memang berharga bagi mereka. Sekiranya ini menjalinkan hubungan diplomatik dengan
negara mereka. Contohnya kalau kita nak membuat hubungan kelestarian dalam pengeluaran minyak sawit, so di situ kita kenalah orang kata membuat kajian yang mendalam. Okay, langkah yang kedua, strategi persediaan untuk meningkatkan kemahiran bahasa. Okay, wakil Malaysia ni perlu mengambil khusus insentif bahasa Inggeris bagi melancarkan dan meningkatkan keyakinan mereka apabila berurusan dalam perundingan antarabangsa, di mana mereka perlu mempelajari istilah kursus berkaitan perdagangan dan perundingan antarabangsa bagi menunjukkan kepentingan penguasaan bahasa yang baiklah, ya. Okey, contoh mereka perlu mendaftar untuk kursus Business English for Negotiation di British Council dan juga mengikuti sesi latihan pertuturan bagi dengan penutur bahasa Inggeris. Okey, selain itu mereka juga boleh membantu dan memahami dan menggunakan bahasa teknikal untuk tujuan perundingan tersebut. Seterusnya adalah langkah yang ketiga, iaitu mengasah kemahiran komunikasi bukan lisan. Maksud komunikasi bukan lisan ni adalah mempelajari perbezaan bahasa badan dan isyarat antara budaya Barat dan Asia. Okey, bahasa badan ni dari segi mimik muka, mata, eye contact, kedudukan badan kita, macam mana kita nak bertutur dengan mereka. Ini adalah amat penting supaya perundingan antarabangsa ni mempunyai keyakinan terhadap diri kita untuk untuk mencapai kata putus, untuk kita berbincang secara yang boleh dipercayai dengan mereka, terutamanya dalam negara Amerika Syarikat. So eye contact ni memang amat penting dan merupakan satu immunity kepada mereka untuk berurusan dengan dengan keyakinan dan kejujuran. Dari situ kita boleh berlatihlah menggunakan bahasa badan yang sesuai dan natural dengan mengekalkan kontak mata yang sesuai semasa berbincang. Seterusnya adalah langkah yang keempat, iaitu membangunkan kesedaran budaya. Okey, wakil Malaysia ni perlu menghadiri bengkel atau seminar mengenai komunikasi silang budaya, bahawa pemahaman budaya yang mendalam adalah kunci kepada perundingan untuk berjaya. Mereka ini perlu berinteraksi dengan rakan-rakan dan kenalan dari pelbagai latar belakang budaya. Okey, contohnya wakil ni perlu menyertai seminar contoh Navigating Cultural Differences in International Negotiation, Dignity. Selain itu, perlu mengikuti kursus dalam talian Cultural Intelligence for Global Business di platform Courses. Okey, selain itu mereka juga perlu menyertai kelab antarabangsa tempat kerja mereka atau komuniti yang menganjurkan perkongsian budaya dengan rakan sekerja. Langkah strategi persediaan yang kelima iaitu menyediakan strategi perundangan, di mana wakil Malaysia ni perlu membuat perbincangan dengan ahli delegasi untuk menyelaraskan objektif dan pendekatan, di mana mereka perlu menganalisis kemungkinan berlakunya senario yang tidak dijangka dan menyediakan strategi untuk pelbagai situasi sekiranya ada persoalan yang kata di luar kotak. Ya, okey. Contohnya kalau kita ambil sekali lagi dengan Amerika Syarikat, dia memberi beberapa senario, iaitu Amerika Syarikat mencadangkan pengurangan kuota sebanyak 20%. Apakah tawaran yang diberikan oleh negara Malaysia kepada negara US? So dari situ jawapan yang diberikan adalah orang kata kena ada pengetahuan yang tinggi lah supaya logik dan masuk akal dan diterima oleh negara US. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan untuk tajuk seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Surana Fizah binti Samingkun. Nombor matrik 284102 daripada Pusat Pengajian Kelantan akan meneruskan tajuk seterusnya, iaitu strategi komunikasi efektif dalam mengurangkan perbezaan budaya. Jadi dalam konteks antarabangsa, kepentingan strategi komunikasi yang efektif ni dia sangat pentinglah untuk kita mengurangkan perbezaan budaya. Kita pun tahu di setiap negara tu dia ada culture yang berbeza, budaya yang berbeza, dan ada sesetengah negara menganggap perbezaan budaya itu adalah salah satu gerbang kepada
persefahaman ataupun penghormatan kepada negara tersebut. Jadi salah satu strategi yang sangat berkesan iaitu komunikasi lah, melalui komunikasi. Dan seperti contohlah dalam konteks perundingan sendiri. Kalau kita negara berunding dengan negara-negara barat ataupun negara-negara maju, contoh seperti Amerika Syarikat, kebanyakan formality dalam komunikasi tu diterus kepada tajuk-tajuk utama, perbincangan utama. Tetapi berbeza pula strategi komunikasi dengan negara-negara ASEAN yang lebih, orang kata, friendly ataupun lebih mesra. Jadi perbezaannya, penyerapan budaya dalam komunikasi itu sendiri ataupun kita panggil akomodasi itu, dia sendiri membantulah dan menjadi kunci kepada kejayaan sesebuah perundingan itu sendiri. Kerana macam saya katakan tadi, pemahaman terhadap sesuatu budaya yang membantu perundingan itu adalah komunikasi yang berkesan lah. Penggunaan bahasa dari segi natural, inklusif, dan juga gerak gaya bahasa badan, pemahaman. Kalau saya ambil contoh seperti negara Jepun itu sendiri kan, saya ambil contoh negara-negara Jepun dan sebagainya. Negara Jepun adalah salah satu negara yang sangat-sangat mengagungkan ataupun memartabatkan bahasa mereka, di mana mereka bukan tidak faham bahasa-bahasa lain seperti bahasa utama yang digunakan sekarang, bahasa Inggeris dan sebagainya. Tetapi dari segi signage di negara mereka, mereka tetap akan mengekalkan bahasa tulisan mereka tu, tulisan Jepun. Di bawah tu baru kecil je tulisan Inggeris dan sebagainya. Begitu juga dalam penulisan ilmiah, dari segi percakapan, kadang-kadang mereka sanggup membawa jurubahasa bersama supaya mereka boleh bercakap dengan bahasa mereka, tetapi ditranslate lah ataupun diterjemahkan oleh jurubahasa kepada negara lain yang sedang berunding. Begitu sekali lah mereka memartabatkan bahasa mereka. Dan juga dia, bahasa ni adalah salah satu strategi yang sangat penting jugalah untuk kita membentuk satu persepsi dan juga mempengaruhi hasil rundingan. Seperti contoh, saya ambil lagi sekali negara Jepun. Jika kita boleh berbahasa Jepun dan melakukan perundingan tersebut, persentage untuk berjaya dalam perundingan itu adalah lebih tinggi. Kerana apa? Mereka menganggap kita meletakkan satu penghormatan yang tinggilah kepada negara mereka kerana kita tahu berbahasa Jepun. Satu lagi saya ingin tekankan dalam strategi komunikasi efektif ni, dalam konteks mengurangkan perbezaan budaya, adalah amat penting untuk kita memahami dulu negara-negara ataupun mana-mana pihak yang terlibat dalam perundingan tersebut. Contoh seperti kadang-kadang mungkin gaya bahasa ataupun gaya badan yang kita gunakan dalam komunikasi tersebut tidak sesuai di negara lain. Ada juga beberapa situasi yang kita lihat, contoh di negara ASEAN, nilai sensitivity dalam sesebuah komunikasi itu mungkin lebih, pendekatannya lebih mesra berbanding negara-negara lain yang lebih orang kata fokus kepada formality communication, tetapi dia lebih kepada direct conversation, perbualan ataupun percakapan yang lebih orang kata straightforward. Jadi dalam perkara itu kita perlu tahu efisiensi percakapan kita. Kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang kita cuba utarakan mungkin tidak sesuai di sesebuah negara, ataupun mungkin tidak lebih sesuai digunakan di negara-negara ASEAN dan sebagainya. Kerana strategi-strategi itu adalah saling melengkapi dan perlu kita gunakan secara fleksibel dan juga bergantung juga pada situasi dan juga corak perbualan yang kita nak gunakan dalam komunikasi tersebut. Jadi saya rasa adalah penting kita gunakan penggunaan strategi-strategi ini, khususnya komunikasi bukan sekadar hanya satu hala, tetapi dia perlu kerjasama dan pemahaman daripada semua pihak dalam kita menjayakan sesebuah perundingan lah. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya berharap wakil Malaysia, ya, mana-mana yang terpilih untuk mewakili Malaysia, perlulah sentiasa mengasah kemahiran komunikasi dan budaya supaya kita peka kepada dinamik budaya yang kita tahu sentiasa berubah. Dia bukan seperti adat, tetapi dia adalah budaya. Dia akan berubah mengikut masa, zaman dan sebagainya. Jadi dalam kesedaran tersebut, kita perlulah sentiasa meningkatkan kecekapan dalam komunikasi agar kita dapat menghadapilah cabaran-cabaran dalam perundingan antarabangsa, dan selebihnya kita memperkukuhkan lagi nama dan kedudukan Malaysia dalam globalisasi. Thank you. Untuk kesimpulannya, tugasan ini membincangkan strategi persediaan dan komunikasi yang diperlukan oleh wakil Malaysia dalam perundingan antarabangsa. Yang pertama, persediaan yang rapi adalah penting, termasuk penyelidikan mendalam, peningkatan kemahiran bahasa, pengusahaan komunikasi bukan lisan dan pemahaman budaya. Sebagai contoh, dalam perundingan perdagangan dengan negara-negara Eropah, wakil Malaysia perlu memahami aspek budaya seperti komunikasi formal dan keutamaan mereka terhadap struktur perundingan yang teratur. Dengan persediaan ini, wakil Malaysia dapat berkomunikasi dengan lebih berkesan. Yang kedua,
4 strategi komunikasi utama dikenal pasti untuk mengurangkan perbezaan budaya, iaitu adaptasi gaya komunikasi, komunikasi aktif, penggunaan bahasa inklusif dan pendekatan kolaboratif. Sebagai contoh, ketika berunding dengan negara Jepun ataupun mana-mana negara lain, wakil Malaysia mungkin perlu menggunakan bahasa yang lebih neutral dan menghormati etika perniagaan yang sangat menekankan kerjasama dan kesopanan. Akhir sekali, fleksibiliti dan pembelajaran berterusan juga amat penting. Wakil Malaysia harus sentiasa mengasah kemahiran mereka dan kekal peka terhadap perubahan global. Sebagai contoh, ketika arena geopolitik berubah seperti krisis ekonomi global, wakil Malaysia perlu cepat menyesuaikan diri dan menambah pengetahuan terkini agar memberi hujah yang relevan dalam perundingan. Dengan semua strategi ini, wakil Malaysia berada dalam kedudukan yang lebih baik untuk mencapai hasil positif dalam perundingan antarabangsa. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami, diharap dapat memberi pengetahuan dalam strategi komunikasi dan perundingan.